Pinay Babra Betul Pertemuan Betul sudah payah tapi wasiat dan perpisunduan salam perpaduan dan salam kehormatan kepada semua yang hadir yang saya hormati yang berbahagia Tan Sri Wisi Sagan Presiden dan Nasional Kongres dengan Tuan Sri penasihat terhormat yang berbahagia Tan Sri Fernando Laku Pengurusi Simingkong Malaysia dan Puan Sri Past President of MNC yang berbahagia Datuk Indrinus Amin yang berbahagia Datuk John Maluda, penasihat kepada majlis kita ini Datuk Christine Manalton, Pengurusi Pengajur Saudari Lydia John, Timbalan Presiden ada di jawatan kuasa persatuan yang bernaung dengan MNC. Semua yang hadir sekali lagi saya ucapkan kebisyukuran dan salam kehormatan. Saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada MNC di atas jemputan untuk saya menjadi sebahagian daripada majlis ini, dan saya pikir itulah pengumuman yang terbaik yang saya boleh kongsikan dan saya dapat hadir bersama-sama dengan rumpun Momogun yang hadir pada malam ini. Dalam perjuangan kita untuk memperkasakan identiti rumpun kita, kita akan berhadapan dengan banyak cabaran, dan cabaran itu selalunya datang daripada rumpun kita sendiri. Karena setiap anggota rumpun kita ini mempunyai interpretasi masing-masing, mempunyai perjuangan masing-masing, mempunyai ideologi masing-masing. Pada akhirnya Topidai Kumawi, pada pandangan saya, dalam kecekalan kita, dalam keinginan kita untuk memperkasakan identiti kita, yang pentingnya adalah kesatuan kita. Saya nampak dalam buku yang diedahkan, buku program yang dikongsikan pada malam ini, banyak pertumbuhan yang telah menandatangani satu resolusi yang telah bersetuju untuk menggunakan kalimat Momogun ini sebagai istilah bagi mewakilkan ataupun mendefinisikan rumpun Momogun, mewakili orang asal Sabah dan sudah tentunya sebagai wakil Momogun dalam kerajaan Malaysia hari ini. Saya ingin mengendorse penggunaan rumpun Momogun dalam mesyuarat kabinet 2 hari yang lepas. Antara lain yang dibincangkan dalam kabinet, satu perbincangan yang sangat terbuka walaupun agak tense 2 hari lepas. Antara lain yang kita bincangkan adalah hak Momogun kita dalam negara kita yang terkait dengan kebebasan beragama. Dan sudah tentu sebagai Momogun yang duduk di dalam kabinet itu, saya mengambil bahagian dan menyatakan penelitian saya, menyatakan pandangan saya yang telah direkodkan dalam setiap masyarakat kabinet di mana saya bersuara, bukan hanya mewakili kementerian yang saya wakili, tetapi mewakili rakyat Malaysia yang datang kepada saya. Sebab itulah barangkali ramai di sini yang tertanya-tanya tentang kenyataan dan kibar di media sosial atau di media cetak terkait dengan penggunaan kalimat Allah. Saya ingin menyatakan di sini bahwa dasar kerajaan hari ini sama seperti dasar-dasar kerajaan terdahulu. Kita bersetuju agama resmi di negara kita adalah agama Islam. Tetapi agama lain selain Islam juga bebas diamalkan dengan aman damai. Dan masyarakat Kristen di negara kita, di Sabah dan daripada Sabah dan Sarawak, boleh menggunakan istilah ataupun kalimat Allah dalam doa dan penerbitan mereka terpilih. Ini keputusan kabinet. Dan sudah tentu ini menunjukkan
hak memukul juga telah sampai ke kabinet terpilih. Yang amat berhormat Perdana Menteri telah melantik saya sebagai anggota Majelis Tindakan Ekonomi Negara antara 7 anggota kabinet yang duduk di dalam majelis tersebut bersama dengan beberapa lagi pakar ekonomi. Dan saya dapati daripada 7 orang itu hanya seorang memukul, dan saya percaya pelantikan yang dibuat oleh yang terhormat Perdana Menteri itu mau saya mewakili rumpun memukul, bersuara memukul terkait dengan hal-hal ekonomi masyarakat orang memukul, masyarakat rumpun memukul. Sebab itu saya ingin berfungsi di sini dan ingin mencadangkan di sini, karena dalam tempo ini, beberapa minggu ini, beberapa bulan ini, kerajaan Malaysia khususnya melalui Kementerian Ekonomi akan mengadakan sisi 5 urus untuk kajian seperpenggal hari 12 sampai dengan hari. Dan inilah di mana saya ingin melihat penglibatan ataupun penyertaan rumpun memukul, badan-badan pertubuhan yang mewakili rumpun memukul itu dapat disampaikan pandangan mereka, input mereka kepada kerajaan Malaysia ataupun setidak-tidaknya kepada Majelis Tindakan Ekonomi Negeri di mana saya menjadi anggotanya terpilih. Sebab itulah pada bulan Ogos ini, pada bulan Ramadan ini, di seluruh dunia ada sambutan Hari Orang Asal di sana. Dan wajar pada pandangan saya memegang National Congress dengan pertubuhan-pertubuhan yang bernaung di bawah Kongres ini untuk menganjurkan status persidangan ekonomi misalnya, ataupun satu persidangan terkait keusahawanan misalnya, untuk kita melihat bagaimana kita dapat memperkasakan penyertaan rumpun memukul ini dalam sektor ekonomi dan sektor keusahawanan di negara kita. Sektor identiti bangsa ini akan memakan masa yang lama. 50 tahun akan datang, belum pasti semua bersetuju dengan kita semua yang berada di dalam dewan ini. Tetapi saya amat yakin dalam tempoh 1 tahun 2 kita boleh bersetuju keperluan sebenar masyarakat rumpun memukul adalah sektor ekonomi dan keusahawanan. Itulah saya mengharapkan sekiranya dapat diperlakukan dan dapat dianjur bersempena dengan sambutan Hari Orang Asal. Persidangan ekonomi, persidangan keusahawanan tersebut menjadi ruang kepada memukul ini untuk menyatakan sesuatu kepada pimpinan kerajaan perpaduan hari ini, supaya hanya satu resolusi, tidak datang daripada atasan, tidak datang daripada dusun, tidak datang daripada IBC-nya, hanya datang daripada memukul National Congress, satu misi dan harapan rakyat kita untuk 60 tahun yang seterusnya bagi negara kita Malaysia ini. Kita ambil kesempatan peluang yang diberi oleh pimpinan kerajaan, sisi-sisi 5 urus ini yang saya harapkan dapat diaturkan oleh Pemerintah Nasional Kongres dan saya di pimpinan kerajaan dalam kabinet. Sudah tentu ingin mencari jalan bagaimana pimpinan kerajaan itu bersama Perdana Menterinya atau setidak-tidaknya timbalan Perdana Menteri atau paling kurang pun Menteri Ekonomi ataupun Menteri Usahawan datang bersidang bersama dengan rumpun memukul, berbicara dan bercambang minda bagaimana penglibatan dan penyertaan rumpun memukul dalam ekonomi dan keusahawanan negara kita dapat ditingkatkan. Dan sebab itu kita perlu merumus pandangan-pandangan, resolusi-resolusi untuk dimuatkan dalam kajian seperpenggal dan seterusnya, perancangan pembangunan 5 tahun kerajaan. Ini yang lebih penting. Karena pagi tadi saya bersama dengan semua sekolah dalam kawasan Parlimen Penampak. Hari kemarin saya bersama dengan semua sekolah dalam kawasan Kedamaian. Karena hari tadi saya bersama dengan Persatuan Penjajah Pendidikan Kecil Kampung. Dan saya boleh nampak dalam cabaran ekonomi, dalam cabaran kita mau mengatasi kos sara hidup yang meningkat,
masih kuat semangat rumpun Momogun ini berkesenawanan, bermula di tamu-tamu, bermula di kampung-kampung. Ini yang perlu diangkat oleh Momogun National Congress. Ini isu yang boleh dibantu oleh kerajaan dan khususnya Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Bagaimana mengangkat maruah ekonomi, bagaimana mengangkat maruah keusahawanan rumpun Momogun ini. Dan inilah menjadi tanggung jawab saya sebagai rakan pimpinan Momogun, dan lebih-lebih lagi duduk dalam pimpinan kerajaan untuk membawa suara kita semua. Yakinlah saudara-saudara, kalau dulu saya bertarung di surat-surat kabar, sekarang saya perlu bertarung dalam kabinet untuk memberikan yang terbaik buat rakyat Malaysia, khususnya untuk Sabah dan Malaysia. Saya masih meneruskan tuntutan perundangan saya terhadap perkara 112C dan D. Tidak pernah selama ini anggota Jemaah Menteri mengadakan tindakan perundangan. Tapi yang Momogun ini agak degil sekali. Jiwa dia tegas. Dia mungkin yang paling muda, tapi dia yang paling berani. Dan selagi tuntutan itu tidak dirumuskan dalam satu solusi yang boleh diterima oleh semua pihak, saya tidak akan berganjal daripada apa yang saya mulakan pada komunitas. Saya sudah istiharkan tindakan Mahkamah saya dalam kabinet, dan saya telah deklar tuntutan saya. Saya telah membawa semua wakil-wakil rakyat seperjuangan saya daripada Sabah mengadakan satu sisi khas dengan Perdana Menteri, berbicara bukan hanya masalah air, listrik, jalan raya, internet di Sabah yang hari ini kita hadapi, juga keperluan pembangunan keusahawanan dan ekonomi yang lebih besar untuk Sabah, khususnya rumpun Momogun dan orang asal terpilih. Inilah antara ketegasan pemimpin Momogun hari ini yang duduk di dalam kabinet yang telah saya pelajari daripada saudara dan saudari terpilih komunis. Dan selagi saya berada di dalam pimpinan ini, saya berjanji kepada semua di seluruh negara yang saya akan terus bekerja keras terpilih. Dalam masa yang sama saya juga berharap Momogun National Congress pertumbuhan berasaskan penyertaan rumpun Momogun ini juga turut sama bekerja keras. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi mempunyai 10 agensi dan juga yayasan. Ada 2-3 agensi ataupun yayasan yang diletakkan di bawah pimpinan saya. Bank Rakyat, ISIMI Bank, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Institut Koperasi Malaysia, Institut Keusahawanan Negara, Kebun Nasional Aman Ikhtiar Malaysia, ISIMI Kop Malaysia, Pernas Udah Holdings, Pusat Hikmat Kontraktor, Yayasan Bank Rakyat, semuanya diletakkan di bawah kementerian ini. Pada akhirnya dalam hasrat saya untuk memberikan yang terbaik dan membawa agensi ini ke lapangan supaya rakyat Sabah, rakyat Malaysia, rumpun Momogun mendapat perkhidmatan yang terbaik. Saya juga sangat-sangat mengharapkan supaya Momogun National Congress dan pertumbuhan berasaskan rumpun Momogun ini boleh datang ke kementerian, boleh datang terus kepada agensi-agensi ini untuk bertanya, untuk menagih perkhidmatan, untuk mendapatkan pembiayaan, untuk mendapatkan perkhidmatan yang saudara-saudari perlukan daripada kementerian ini. Dan saya telah membuat pelantikan tertentu di agensi-agensi ini dengan membawa masuk pimpinan rumpun Momogun. Ada yang pengurusinya, ada yang ahli lembaga pengarahnya, supaya pada akhirnya hari ini boleh memberi pandangan, boleh membantu saya dan boleh membantu semua kita menurunkan perkhidmatan agensi masing-masing kepada masyarakat kita. Bukan hanya rumpun Momogun, tetapi rakyat Malaysia secara umumnya terpilih. Inilah antara lain apa yang telah saya buat dan apa yang saya akan tawarkan kepada semua, terutama kepada rumpun Momogun. Itulah yang saya cadangkan tadi pada mesyuarat kabinet bulan April yang lepas juga.
Majelis Pembangunan Keusahawanan dan PKS Kebangsaan juga telah bersidang bersetuju supaya Kementerian Usahawan yang saya terajui ini mengkaji semula, review semula dasar keusahawanan negara, dan kita sebagai sekretariat kepada majelis ini akan memulakan sisi bagus kita tersendiri bermula pada bulan Juni ini, dan kita akan mulakan kepada Sabah dan Sarawak, seterusnya di Semenanjung. Saya berpendapat dasar keusahawanan ini perlu diperkasakan, difokuskan. Di Sabah dan Sarawak perlu ada dasar tersendiri. Di Malaysia Timur ini perlu ada dasar keusahawanan tersendiri. Di Semenanjung, di Malaysia Barat perlu ada dasar tersendiri mengambil kira cabaran-cabaran, potensi-potensi dan isu-isu keusahawanan itu tidak sama di antara dua wilayah utama dalam negara kita ini tentunya. Saya akan menyebut Memogun Nasional Kongres untuk membukakan input-input terkait dengan menambahkan pemerkasaan dasar keusahawanan negara kita, supaya bermula daripada pelaksanaan penggal kedua rancangan Malaysia ke-12 ini, ke-13 yang seterusnya, lebih banyak inisiatif yang boleh disediakan oleh pimpinan kerajaan kepada semua wilayah, termasuklah kepada rumpun orang asal, rumpun Memogun di Sabah terpindah. Inilah kalau tadi yang berbagai taslim nanti pengumuman, saya pikir tidak ada yang saya mau umumkan, hanya berfungsi inisiatif pimpinan saya di kementerian yang saya ingin alu-alukan nanti MNC memberi balik semula kepada kementerian, kepada saya, dengan submission yang kita boleh lakukan untuk dilaksanakan sebagai inisiatif-inisiatif di kementerian. Itu sebabnya dalam tempo 5 bulan ini, setelah mengkaji dan meneliti perkhidmatan kementerian terdahulu kepada rakyat Sabah, rumpun Memogun kita telah nama baik. 2 minggu yang lepas saya telah melancarkan Gerakan Keusahawanan Bumi Putra, Gerakan Usahawan Muda kepada rakyat Sabah, di mana agensi pelaksananya adalah ISIMEKO, yang hari ini pengurusi ISIMEKO adalah penasihat kehormat Memogun Nasional Kongres, yaitu yang berbahagia Tan Sri Benar. Akhirnya atas pelantikan, dan mudah-mudahan ini dapat membawa wajah baru kepada ataupun nilai tambah kepada perkhidmatan agensi. Sebelum itu saya telah perkenalkan juga skim usahawan tamu Sabah dan Sarawak, yang mana agensi pelaksananya adalah Kebun Nasional Terpindah Ekonomi. Skim itu khas untuk Memogun kita, orang asal kita, dan siapa saja rakyat Malaysia daripada Sabah dan Sarawak yang ingin berniaga di tamu-tamu, di siring-siring jalan ini, di kampung-kampung yang memerlukan pembiayaan daripada Kebun Nasional. Dan saya telah melantik 3 orang Memogun sebagai anggota lembaga pengarah dalam Kebun Nasional bagi memastikan agenda ini dapat disampaikan kepada rakyat di Banten Utama. Agensi-agensi lain saya melihat akan ada lagi pelantikan-pelantikan yang akan diberikan oleh pimpinan kerajaan perpaduan ini, dan mudah-mudahan dalam setiap pelantikan itu pada akhirnya yang harus menerima manfaat adalah rakyat Malaysia di seluruh negara, di Sabah dan Sarawak, dan teristimewa kepada rumpun Memogun. Saya berharap dalam usaha kita memperjuangkan identiti rumpun Memogun dan membudayakan penggunaan istilah rumpun Memogun, yang lebih penting bagi saya adalah identiti ekonomi dan identiti keusahawanan Memogun itu sendiri, supaya pada akhirnya kita ini boleh berbangga yang kita adalah pemain sektor usahawan dan ekonomi di negara kita terpindah ini. Itu saja yang saya boleh kongsikan. Saya berharap cadangan dan perkongsian ini dapat diterima baik. Kalau ada dapat disahut baik dan dilaksanakan, saya boleh menjadi sebahagian daripada inisiatif yang akan diteruskan oleh Memogun Nasional Kongres, terutama dalam penganjuran convention ataupun
persidangan ekonomi dan keuangan memohon barangkali sebagai satu ruang untuk kita mengemukakan pandangan kita kepada kerajaan persekutuan pada hari ini terpilih. Itu saja. Sekali lagi saya ucapkan tahniah di atas jemputan ini dan juga kebersamaan kita semua, dan saya berharap dalam kepelbagaian etnik kita, rumpun Momogun ini, saya bersetuju kita perlu membudayakan penggunaan Momogun ini supaya pada akhirnya tidaklah sampai 50 tahun, tetapi mudah-mudahan yang masih berkeras hati untuk menerima Momogun ini juga akan terbuka. Akhirnya kita semua adalah rumpun Momogun. Tahun ini adalah tahun ke-60 tahun Malaysia dikukuhkan, Persekutuan Malaysia dikukuhkan. Pastikan Momogun National Congress dan semua kita yang menjadi anggota keluarga rumpun Momogun ini terus berbangga dengan negara kita, terus menuntut hak kita, terus mengidentikan rumpun kita dengan ekonomi yang lebih baik, penyertaan keuangan yang lebih baik, supaya 60 tahun nanti akan ada masyarakat Momogun yang berbangga dengan kepimpinan Momogun kita yang bertampung di hotel ini pada malam ini terpilih. Konsikahan lebih antara Tagasa dan Kehormatan Umat Sana, dan saya berharap ini menjadi satu daripada banyak lagi perjumpaan dan kebersamaan kita seperti ini pada masa-masa akan datang. Saya ucapkan kepada Presiden, Timbalan Presiden, pimpinan Momogun National Congress dan semua yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Maka dengan kata-kata demikian, dengan restu dan sokongan semua, dengan berkat daripada Tuhan Yang Maha Esa, mari sama-sama kita sempurnakan Dissolution Night dan mengangkat sumpah bagi pimpinan baru Momogun National Congress pada kali ini. Terima kasih, salam perpaduan, salam kebajikan, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih.